Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Kalau ikut tarikhnya, sekejap kita tengok sebentar takwimnya. Tarikhnya ialah 18 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan dengan 9 April 2023 hari Ahad. Saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Yayasan Ta'lim yang telah memberi ruang kepada saya untuk berbicara, mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan saudara dan saudari sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian berkenaan dengan bulan Ramadan, di mana tajuk kita adalah Ramadan bulan maghfirah ataupun Ramadan bulan pengampunan. Pertama sekali, bila kita bercakap tentang Ramadan sebagai bulan maghfirah, saya bila fikirkan tajuk ini, saya dapati ada tiga hadis yang paling dominan, tiga hadis yang paling dekat dengan tajuk ini. Okey. Tajuk ataupun hadis yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangun pada bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan akan dihapuskan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Satu lagi hadis yang berkaitan dengan tajuk kita, Ramadan bulan pengampunan, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam Al-Qadar, malam keagungan, dengan keimanan dan pengharapan akan diampunkan untuknya dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Melihat kepada tiga hadis ini, kita boleh kenal pasti. Ada satu ciri utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pengampunan dosa. Okey, ada satu ciri utama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pengampunan dosa dalam bulan Ramadan, iaitu imanan wa ihtisaba. Okey. Kalau kita tengok balik semula, hadis pertama, man qama, sesiapa yang bangun pada bulan Ramadan, dan bangun di sini dihuraikan oleh para ulama kita sebagai bangun pada malam bulan Ramadan. Okay, bangun pada malam bulan Ramadan ini pula dihuraikan juga oleh para ulama sebagai bangun untuk melaksanakan solat pada malam bulan Ramadan, iaitu solat yang dikenali sebagai solat at-tarawih. Boleh juga kita namakan solat ini sebagai solat tahajud. Boleh juga kita namakan solat ini sebagai apa lagi nama yang lain, qiyamul lail, salatul qiyam, okay, salatul witr. Semua ini adalah nama-nama untuk solat sunat selepas isyak waktunya hingga ke terbit.
fajar. Okey, fajar as-sadiq. Dan itulah maksud hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Sesiapa yang bangun melaksanakan solat sunat malam, okey, yang dikenali sebagai tarawih, qiyamul lail, solatul lail, tahajud, dan juga al-witr, antara nama-namanya, secara imanan wa ihtisaba, secara beriman dan mengharapkan pahala. Okey, jadi itu amalan pertama. Sifatnya adalah iman dan ihtisab. Satu sifat yang merangkumi dua ciri utama, iaitu beriman dan mengharapkan ganjaran. Okey. Kita pergi kepada hadis yang kedua, juga kita akan dapati ciri yang sama. Okey, hadis yang kedua adalah man sama. Kenapa saya mulakan dengan qama sebelum sama? Kerana bila masuknya bulan Ramadan, kita akan mula dengan tarawih dahulu. Lepas tu paginya barulah kita berpuasa. Okey. Jadi itu adalah kita panggil turutannya. Bangun pada waktu malam melaksanakan solat tarawih. Kemudian pada paginya man sama Ramadan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, ajaibnya cirinya sama juga. Cirinya adalah imanan wa ihtisaba, beriman dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan ajaibnya juga ganjarannya sama kan, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. So amalan dah dua dah di sini, tapi cirinya sama, ganjarannya sama. Tengok kepada yang ketiga pun sama juga. Kita akan dapati amalannya berbeza. Man yaqum lailatal qadri. Okey, yang pertama tadi man qama, siapa bangun pada bulan Ramadan, iaitu bangun melaksanakan solat tarawih. Di sini pula man yaqum lailatal qadri dikhususkan, dan biasanya pengkhususan menunjukkan kepada kehebatan. Okey, saya bawa contoh lain kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahajalah kami beribadat, dan kepada engkau sahajalah kami melaksanakan kepada engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Okay, melaksanakan perbuatan meminta pertolongan. Bukankah al-isti'anah ataupun yang kita sebutkan sebagai meminta pertolongan, bukankah al-isti'anah itu sebahagian daripada ibadah? Jawapannya ya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepada engkau sahaja kami beribadat, dan kepada engkau sahaja kami meminta pertolongan. Pertolongan ni sebenarnya termasuk dalam ibadat, tapi kenapa diasingkan? Kerana meminta pertolongan ini pertama adalah sesuatu yang dominan dalam ibadah. Okey, menunjukkan kita ini berhajat kepada Allah dan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Dan dari sudut yang lain, isti'anah juga adalah satu perkara yang biasanya berlaku kesilapan. Okay, banyak orang tak pasal-pasal minta bantuan daripada pokok-pokok yang ada ni kan. Kalau nampak pokok kat belakang, kat mana-mana lah kan. Minta bantuan kat pokok, minta bantuan kat batu, minta bantuan dekat makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makhluk-makhluk ini tidak mempunyai kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu contoh saja. Balik pada perbincangan kita. Man yaqum lailatal qadri, siapa yang bangun pada malam al-qadar, malam keagungan, malam kehebatan. Okey, tapi kalau sebut malam kehebatan orang tak faham kan. Lailatul qadar lah senang. Siapa bangun pada lailatul qadri, pada malam lailatul qadar ini, okey, jadi dikhususkan kenapa? Kerana ada kehebatan. Kerana kehebatannya telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun, lebih daripada itu. Okey. Dengan itu kita faham hadis yang ketiga ini menunjukkan satu amalan lain kan. Amalan pertama ialah amalan sepanjang bulan Ramadan, iaitu bangun untuk melakukan solat tarawih. Amalan kedua adalah puasa pada siang hari bulan Ramadan. Amalan ketiga dikhususkan penyataan, okey, di peringatan kepada
malam keagungan, Lailatul Qadar yang kehebatannya lebih daripada malam-malam yang lain. Okey. Namun selepas itu cirinya masih sama. Cirinya masih sama, iaitu imanan wahtisaba. Okey, mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran. Okey, keimanan dan pengharapan. Harapan ni maknanya mengharapkan ganjaran. Okey. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hasilnya pun sama juga. Hasilnya ialah diampunkan. Diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah yang terdahulu, yang telah pun berlalu. Okey. Hadis pun sama juga, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi di sini sebenarnya saya nak bawa anda semua, para pendengar, kepada waqfah. Waqfah ni apa? Waqfah ni bahasa Melayu kita sebut sebagai satu penelitian. Kita nak meneliti kenapa begini, kan? Kenapa begini? 3 amalan yang berbeza. Okay, satu ciri yang sama dan satu hasil yang sama juga. Okey, kita ulang balik. 3 amalan berbeza: bangun, melaksanakan tarawih, berpuasa di siang hari, dan memberi penekanan terhadap ibadat di malam Al-Qadar. Okey, di malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Cirinya sama, iaitu iman dan wahtisab. Cirinya merangkumi, kita sebut ciri ke sifat tadi, sifat lah kot, sifatnya ataupun tak ciri lah. Cirinya merangkumi 2 sub-ciri ataupun 2 sifat, iaitu dengan beriman dan mengharapkan ganjaran. Okey, kemudian dia punya hasil pun sama juga, iaitu akan diampunkan, mendapat maghfirah. Okey, sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini, Ramadan bulan pengampunan. Okey, sekarang ni kita nak huraikan, kita nak tengok, nak meneliti kenapakah begitu. Pertama sekali, kita boleh kembalikan perbincangan kita kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Okey, supaya kamu bertakwa. Jadi sebenarnya perbincangan kita yang tadi tu, maknanya permulaan kita sebutkan 3 hadis. 3 amalan yang berbeza, satu ciri yang sama, okey, dalam dalam 3 amalan itu, okey, iaitu satu ciri yang merangkumi dua sifat, iaitu apa? Beriman dan pengharapan, mengharapkan ganjaran, akan menghasilkan hasil yang sama, iaitu maghfirah, diampunkan dosa yang terdahulu. Kita boleh kaitkan dengan ayat ini. Okay, saya sebenarnya tadi terfikir-fikir nak mulakan dengan ayat ini ke, nak mulakan dengan hadis itu, kan? Hadis tadi yang 3 tadi. Tapi disebabkan tajuk kita adalah Ramadan bulan pengampunan, saya pun mulakan dengan hadis, kerana dalam hadis itu adanya perkataan ghufira, maghfirah. Maksudnya ghufira yang merujuk kepada tajuk kita, pengampunan. Kalau tajuk kita Ramadan bulan taqwa, saya akan mulakan dengan hadis ini, dengan ayat ini. Apa pun, itu adalah susunan sahaja, kan? Cara kita nak susun tu cerita lain, tapi maksudnya akan bergabung. Okey, menunjukkan bahawa maghfirah adalah dengan ketakwaan. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan ke atas mereka yang sebelum kamu, umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Okey. Hasilnya yang diingini adalah daripada puasa ini adalah kalian bertakwa. Okey, dan bila kalian bertakwa, kalian akan mendapat pengampunan. Okey, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maknanya siapa berpuasa, puasa itu akan menghasilkan apa? Puasa itu akan menghasilkan takwa. Okey, siapa yang bertakwa pula, dia akan dapat ganjarannya, iaitu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah anda semua pun dah boleh kaitkan dengan saya, seolah-olah macam sifat yang kita sebut tadi tu, sifat yang ciri yang mengandungi 2 sifat, iaitu beriman dan mengharapkan pahala, itulah takwa. Betul tak?
Okey, saya tanyalah kan. Jadi saya jawab sendirilah untuk anda semua kan. Kalau kita hadir boleh nak tanya, dengar jawapan kan. Tapi kalau macam ni kita tanya dan jawablah sendiri, mewakili pelajar-pelajar sekalian kan. Okey. Saya boleh faham sekarang ni dan anda rasanya boleh faham dengan saya. Bila Nabi SAW sebutkan iman dan wahtisabah, beriman dan mengharapkan ganjaran. Okay, seolah-olah sama dengan la'allakum tattaqun. Okay, seolah-olah sama dengan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa, maknanya takwa itu adalah beriman dan apa dia? Beriman dan mengharapkan ganjaran atas perbuatan yang diimani. Atas perbuatan yang diimani. Maksudnya kalau ada puasa, kita kena beriman dulu dengan puasa. Bahawa puasa itu siam, saum, puasa difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita beriman dulu. Lepas tu kalau beriman tak beramal tak jadi juga. So beriman kita pun beramal. Okey, masa beramal ni kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah sempurna nama takwa. Okey. Disebabkan itulah kita dapati huraian para ulama. Okey, huraian para ulama untuk nak memahami Ramadan sebagai bulan maghfirah, kita kaitkan dengan at-taqwa. Okey, kerana hadis-hadis yang berkaitan dengan maghfirah dalam bulan Ramadan menceritakan tentang takwa. Apa dia? Imanan wahtisabah. Sekarang ni kita nak tengok macam mana ustaz kata imanan wahtisaban itu adalah takwa. Kita akan tengok huraian para ulama kita. Okey. Antara huraian yang disebutkan tentang takwa adalah anta ja'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajizan. Okey, iaitu meletakkan penghalang dan penghadang di antaramu dan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu maksud yang pertama untuk takwa. Maksud yang kedua untuk takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Okey. Yang ketiga, al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takutkan Allah, beramal dengan wahyu, redha dengan sedikit serta bersedia untuk hari pembalasan. Yang keempat, fi'lu ta'atihi wajtinabu ma'asihi, melaksanakan amalan taat terhadap Allah dan meninggalkan amalan maksiat terhadap Allah. Dan yang kelima ni yang menarik kan, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah itu taqwa? Saya baca punya bahasa Arab dulu ya. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له ما التقوى فقال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك قال نعم قال فماذا فعلت قال عمر أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة فقال أبي بن كعب تلك التقوى. Okay. Athar ini dinyatakan oleh Ibn Kathir dengan sirah tamrid, maknanya dia taklah kuat sangat kan. Tapi tak apalah, kita ambil jugalah sedikit, kita nyatakan sahaja seperti yang dinyatakan oleh para ulama kita. Iaitu Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar, apakah itu taqwa? Ubay kata, pernah tak wahai Amirul Mukminin, engkau jalan di satu tempat banyak duri, apa engkau buat? Okey. Dia kata, ya pernah, aku pun berhati-hati, angkat satu kaki, turunkan satu kaki. Okey, berhati-hatilah kat situ. Maka aku berjalan selangkah demi selangkah dengan cermat. Lalu Ubay berkata, itulah dia takwa. Okey. Dengan itu kita nak pergi kepada rumusan. Ini rumusan awal ya. Rumusan awal untuk maksud takwa. Kerana takwa inilah yang akan menghasilkan maghfirah, yang akan menghasilkan pengampunan. Okey. Takwa merangkumi dua sudut. Sudut yang pertama adalah sudut praktikal, sudut yang kedua adalah sudut kerohanian, sudut spiritual. Spiritual, okey. Praktikal dan spiritual. Okey. Sudut praktikal ataupun amalan, saya tengok jam ni pasal saya rasa saya nak kena berhenti 10:27, kita berhenti rehat sekejap je, okey. Kita berhenti rehat sekejap. Ada urusan sedikit sahaja.
Lepas tu dalam 10.33 kita mula balik semula, insya-Allah. Okay, sekarang ni ada 5 minit lagi, insya-Allah. Baik. Pertama, sudut yang praktikal untuk takwa adalah melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang kita sebut dalam definisi ataupun ta'rifan yang diberikan oleh para ulama kita sebentar tadi kan. Okey, buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Jadi itulah dia praktikal, sudut praktikal dalam takwa. Okey, dalam pengertian takwa. Dengan itu kita faham satu bahagian takwa adalah melaksanakan agama Islam yang merangkumi perkara yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh dan juga yang haram. Okey, praktikal. Yang kedua adalah sudut kerohanian ataupun sudut spiritual. Sudut spiritual tadi yang adanya rasa takut kan, kemudian rasa redha, kemudian berhati-hati kan, yang dalam huraian ulama kita tadi. Dengan itu kita faham sudut kedua takwa adalah sudut kerohanian dan sudut spiritual. Dengan erti kata, takwa ialah kewaspadaan dan penghayatan. Takwa itu kita waspada dan kita menghayati, dalam mengorak setiap langkah dalam kehidupan beragama di dunia ini. Dalam kita melaksanakan ajaran Islam, kan? Itu sudut pertama kan, melaksanakan amalan, itu sudut yang pertama. Dalam hati kita kena ada something. Kena ada perasaan. Apa perasaan itu? Perasaan waspada, perasaan menghayati. Kena ada feeling lah senangnya kan. Bagi apa dia panggil? Bunga mawar ya, bunga rose tak ada feeling tak jadi. Kan dia kena bagi dengan feeling. Gitulah kiranya kita kalau dengan cinta kita faham feeling, tapi dengan amalan pun kita nak juga. Bila beramal kita masukkan feeling itu sebagaimana feeling kita dalam cinta kita kepada siapa yang kita sayang. Baik. Dari sudut ini kita faham, dari sudut kerohanian, dari sudut spiritual, sudut yang kedua untuk pengertian takwa, kita faham takwa ialah penilaian dan penelitian hati yang suci terhadap setiap perkara yang dilakukan oleh kita sebagai Muslim. Artinya takwa ialah berwaspada dan menghayati. Maknanya kita sedarlah, kita waspada, kita sedar saya sedang buat apa ni. Dan saya menghayati ini adalah apa sesuatu yang Allah perintahkan. Bukannya saya buat kerana orang buat. Saya tak buat kerana orang tak buat. Saya buat kerana apa? Kerana ada amalannya, kerana ada ilmunya, kerana ini adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita nak tengok kombinasi antara dua-dua sudut ni. Artinya kita tak boleh hanya mengambil ustaz, tak apalah ustaz ambil bahagian pertama, saya ambil bahagian kedua. Maknanya ustaz tak apa, ustaz pergi solat lah apa semua, saya ni tak nak solat ustaz, saya nak menghayati sahaja. Tak boleh kan. Seorang lagi pula kata tak apa ustaz menghayati. Hari ni kita bagi-bagi ustaz menghayati hari ni dan berwaspada dan menghayati, tapi biar kami yang buat amalan ini. Solat tak apa, solat 5 waktu ustaz rehat hari ni kan. Kalau perempuan boleh rehat, takkan lelaki tak boleh rehat kan. Ini tak salah lah kan. Tapi kalau budak-budak mereka akan sebut benda tu kan. Anak saya kata kenapa kakak dia boleh rehat, kenapa dia tak boleh rehat kan. So kat sini kita faham perlunya kombinasi antara dua sudut ini. So kita nak tengok, pertama adalah praktikal, yang kedua adalah kerohanian. Kita nak tengok ungkapan seorang ulama, kalau tak silap saya ulama tabi'in, Talq bin Habib. Kita nak tengok sebentar lagi selepas kita rehat. Macam dekat rancangan TV pula kan. Kita rehat sekejap. Saya datang dalam 10.33 insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula insya-Allah. Kita sambung kembali. Saya sebutkan tadi kombinasi antara dua aspek ini, iaitu aspek praktikal dalam takwa, dalam pengertian takwa, dan juga aspek kerohanian, spiritual dalam pengertian takwa, telah pun dinyatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in. Beliau telah berkata, al-amalu bi ta'atillah, beramal dengan ketaatan terhadap Allah, ala nurim minallah, atas cahaya
iaitu pedoman daripada Allah, atas cahaya pedoman daripada Allah, raja'a thawabillah, kerana mengharapkan ganjaran Allah. Okey, so itu bahagian beramal dengan ketaatan mengharapkan pahala. Okey. Wa tarku ma'asillah, dan meninggalkan maksiat terhadap Allah, ala nurim minallah, atas cahaya pedoman daripada Allah, makhafata azabillah, kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Okey. So kita faham di sini adanya amal, adanya raja, dan adanya khauf. Kan, adanya amal iaitu beramal. Okay, adanya tark. Okay, saya tambah sebelum semula. Satu, mengamalkan ketaatan. Mengharapkan mengamalkan ketaatan, okay, dengan cahaya pedoman daripada Allah, mengharapkan ganjaran. Okay. Yang kedua ialah ataupun kita jadikan bilangan terus. Satu saya buat nampak satu, beramal dengan ketaatan. Yang kedua ialah dengan pedoman, maknanya kena ada ilmu. Okay. Yang ketiga, mengharapkan. Bila buat baik kena harapkan pahala. Kemudian yang keempat, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat juga dengan pedoman. Bukan seperti yang saya sebut tadi, bukannya meninggalkan maksiat kerana orang tinggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat kerana ada pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu tambah satu lagi, kat mana tambah? Sini ya. Tambah satu lagi, yang keenam ialah apa dia? Takutkan. Okay? Takutkan, tinggalkan maksiat itu kerana takutkan apa? Takutkan azab Allah. Kerana takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So itu adalah kita boleh sebutkan sebagai ciri-ciri takwa. Ciri-ciri takwa, beramal dengan ketaatan. Saya ulang balik, beramal dengan ketaatan. Menurut pedoman ilmu daripada Allah. Mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran. Okay. Meninggalkan maksiat menurut ilmu dan pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Dengan itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala telah berkata. Al-Imam Az-Zahabi telah memberikan satu komentar terhadap pengertian takwa yang dibawa oleh Talq bin Habib sebentar tadi. Dia telah mengatakan, qultu abda'a wa aujaza fala taqwa illa bi'amal wala amal illa bitarawim minal ilmi wal ittiba' wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlasi lillah la liyuqala fulanun tarikun lil ma'asi binuril fiqhi idhil ma'asi yaftaqiru ijtinabuha ila ma'rifatiha wa yakunu at-tarku khawfan min Allah la liyumdaha bitarkiha faman dawama ala hadhihi al-wasiyah faqad faz. Okey, huraiannya saya berkata, iaitu Imam Az-Zahabi telah berkata, beliau iaitu Talq bin Habib, ulama tabi'in tadi, telah menyebut sesuatu yang menakjubkan secara tuntas. Okay? Ini kerana tiada takwa kecuali dengan amalan. Okay, dan tiada amalan kecuali jika diisi dengan ilmu dan ittiba'. So kita faham amalan kat sini adanya mengamalkan dan meninggalkan. Dua-dua itu adalah amalan. Okay? So kena buat apa? Kena ada ilmu, okay? Dan juga kena ada ittiba', ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian semua itu tidak memberi manfaat kecuali dengan ikhlas kerana Allah. So kalau beramal macam mana hebat sekalipun, kalau tak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, namanya riak. Bila riak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala mentah-mentah. Okay? Dan bukannya juga untuk disebut dia meninggalkan, bukan bertujuan untuk nak menunjuk-nunjuk agar orang berkata dia meninggalkan maksiat dengan cahaya fiqh. Okay, dia itu ada ilmu, dia meninggalkan. Okay. Kerana itu tak cukup, dia kena tambah, iaitu ini kerana untuk meninggalkan maksiat memerlukan ilmu tentangnya. Peninggalan itu dilakukan kerana takutkan Allah dan bukan untuk orang itu dipuji kerana meninggalkannya. Kalau ada ilmu, kita beramal. Tapi kenapa kita beramal? Okay. Kerana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mengharapkan pahala, mengharapkan ganjarannya, ataupun takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Bukan untuk orang itu dipuji kerana meninggalkan maksiat.
Justru sesiapa yang berterusan mengamalkan wasiat ini, wasiat tabi'in ini, maka dia adalah orang yang berjaya. Okey. Jadi dengan itu kita rasanya dah boleh faham sekarang ni bahawa untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bertakwa. Kita kena bertakwa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam satu ayat iaitu surah An-Najm ayat yang ke-32. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan engkau, Tuhan kamu amat luas pengampunannya. Amat luas pengampunannya. Okey. Dan di antara keluasan rahmat Allah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah Subhanahu Wa Taala menghidangkan kepada kita bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita 3 amalan yang akan menghasilkan akhirnya pengampunan, iaitu bangun pada malam bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan dan menekankan amalan pada malam Al-Qadar. Okey. Gangguan ni abaikan saja. Okey. Okey, baik. Sekarang ni saya sebenarnya nak fikirkan satu benda lain. Okey. Iaitu apakah, kita dah faham sekarang ni, cuba kita olah semula. Okey. Amalannya mudah, tak susah sebenarnya kan. Okay. Amalannya adalah amalannya ialah kita bangun malam bulan Ramadan, solat dan sebagainya. Amalannya ialah kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan segala adab-adabnya. Amalannya juga yang ketiga adalah kita bangun pada Lailatul Qadar. Maksudnya kita berusaha bila masuk 10 malam terakhir khususnya, pastikan setiap malam itu ada amalan. Okey. Dia sebenarnya memang berterusan lah kan. Tapi pastikan lebih lagi. Okey. Ketiga-tiga amalan ini perlulah dicirikan, disifatkan dengan apa? Disifatkan dengan iman dan pengharapan. Okey, maknanya kita percaya dengan benda tu. Percaya qiyamul lail itu adalah satu amalan yang disyariatkan. Puasa juga disyariatkan, difardukan. Bangun pada malam Al-Qadar juga kita beriman itu adalah satu syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey. Dan bila buat tu kita mengharapkan pahala, walaupun mungkin susah kan. Kita rasa susah dengan di Malaysia ni macam kerjanya lebih kurang sama je kan. Kita dengar kadang-kadang setengah negara Arab tu kerja dia makin sependek supaya waktu malam tu boleh beribadat. Tapi kalau kat kita taklah nampak sangat pendeknya tu, sama je lebih kurang kan. Balik pula jam kan, bila balik lewat sikit je jam kan. Dah tension lagi tu. Betul balik ke rumah nak kena, yalah, bila dah jam tu otak pun dah jam, badan pun jadi orang kata kalau tak tahan lah kan. Kalau tahan tu dia akan terkesan. Jadi lepas puasa solatnya lagi kan. Okay? Jadi semua tu kalau tak ada pengharapan dia akan jadi susah. Kalau tak ada pengharapan, mengharapkan pahala, okay, dia akan jadi susah. Sikit lagi. Okay. Sekarang ni kita nak tengok pula mungkin satu peringatan lah kiranya, satu peringatan. Akhir nanti dalam pukul 11 lebih kurang, masa panjang pula kan saya bercakap ni, tak apa. Dalam pukul 11 saya akan cuba membawa anda semua kepada konsep maghfirah ataupun konsep taqwa, mana-manalah tak kisah. Okay? Konsep taqwa ke konsep maghfirah yang kita cuba hayati dan pelajari dalam bulan Ramadan untuk kita bawa bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Okay, seolah-olah madrasah ini, seolah-olah Ramadan ini adalah satu madrasatul taqwa, madrasatul maghfirah. Okey. Baik. Satu peringatan kat sini ialah ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad di kalangan ulama salaf kita kan, ditanya, ada orang datang berjumpa dengan dia lah. So antara perbincangannya adalah Fudail bin Iyad pun berkata, kam atat alaika, maknanya umur kamu dah berapa dah sekarang ni? Lelaki tersebut mengatakan 60 tahun. Jadi Fudail berkata,
fa anta mundhu 60 sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablu. Okay, Fudail bin Iyad berikan satu kiranya peringatan kepada lelaki ini, kan, lelaki tua ini, kamu ni dah 60 tahun bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama lagi sampailah. Maknanya dah dekat sangat nak sampai. Jadi lelaki tersebut bila dengar tu, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut dia kan. Terkejut dia. Okey. Dia pun istirja kan. Biasanya kalau kita terkejut kerana mungkin sedih ke ataupun yalah, terkejut dengan satu peringatan yang orang berikan, dia pun sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ni kan, nak mati ni. Famal hilah, apakah helahnya? Apakah helahnya yang saya nak buat? Apakah caranya saya nak selamatkan diri saya? Al-Fudail berkata, tengok jawapan ni. Tuhsinu fima baqiya ataupun fima baqa yughfaru laka ma madha. Sikit lagi je. Okay. Kamu rasanya 30 minit gitu. Okay, sekejap je. Okay. Kamu lakukan kebajikan pada apa yang terbaki. Kamu lakukan kebaikan pada umur yang tersisa, yang berbaki. Yughfaru laka ma madha, akan diampunkan untuk kamu apa yang telah kamu lakukan, kesilapan-kesilapan yang terdahulu. Okey. Fa innaka in asa'ta fima baqa ataupun fima baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Okey. Namun sekiranya kan di akhir hujung ini, akhir umur ini, di hujung umur ini kamu tetap melakukan keburukan, okey, maka kamu akan ditangkap, kan, diambil untuk seksaan mengikut apa yang kamu buat dulu dan apa yang kamu akan buat nanti. Maknanya mudah ceritanya, kalau terjemah ni kan tak faham, lagi tak faham kan, kita mudahkan macam ni. Al-Fudail bin Iyad menjawab kepada soalan orang yang banyak melakukan dosa kan. Kata, ustaz, apa saya nak buat sekarang ni ustaz? Umur saya pun dah lanjut, tapi dulu banyak dosa kan, tak terfikirlah pula nak buat baik ni ustaz. Jadi Al-Fudail bin Iyad menjawab dengan satu jawapan yang mungkin kita boleh gunakan untuk diri kita, untuk orang lain kalau ada orang tanya lah kan. Iaitu tak apa, yang lepas tu jangan fikir dulu. Yang tinggal ni maknanya yang akan datang ni pun tak tahu apa kan. Tapi bila sampai 60 tu kiranya dah tak lama lah kan. Mungkin ada yang tak lama juga sampai 100 apa semua kan. Tapi kiranya biasanya tak lama lah. Okay, so sampai 60 ni apa kamu kena buat? Kamu kena buat kebajikan. Okay, bila hari-hari mendatang ni buat kebajikan. Kalau kamu buat begini, okay, kamu mati nanti, insyaAllah Allah akan ampunkan yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau kamu terus juga buat keburukan, apa yang akan berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan azab kamu lah, daripada dulu, amalan dulu sampai amalan sekarang, hingga sampai kamu mati dalam keadaan buat dosa. Okey. Dengan itu, saya kira saya nak pergi kepada satu perbincangan sedikit kan, iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan beberapa amalan yang boleh mendatangkan pengampunan. Secara dasarnya kita dah tahu dah. Secara dasarnya untuk Ramadan ini, amalan yang paling khusus ada 3, iaitu tarawih di waktu malam, puasa di waktu siang, dan bila masuknya 10 malam terakhir secara khususnya kita memberikan penekanan untuk Lailatul Qadar. Okay, untuk Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar inilah peluang kita untuk nak berlumba dengan umat-umat sebelum kita. Mereka yang umurnya 300 tahun paling kurang, kira 300 tahun tu mati kiranya macam umur yang muda kan. Macam ibarat kita mati umur 20 tahun, 30 tahun, apa ni, diorang 300 tahun kan. Nabi Nuh berdakwah dekat 1000 tahun. Okay? Jadi untuk kita dapat memintas mereka, caranya adalah dengan apa? Caranya adalah dengan memastikan malam Al-Qadar kita buat amalan yang baik. Okey, itu jelas. Cuma sekarang ni kita nak tengok beberapa amalan yang akan menghasilkan, membawa hasil yang kita pinta, iaitu maghfirah. Yang kita letakkan dalam tajuk kita, Ramadan bulan maghfirah. Kan? Kalau orang kata, ustaz, yang 3 ni insya-Allah ustaz, malam memang kami duk tarawih selalu ni, insya-Allah dengan penuh keikhlasan lah.
kan. Kemudian puasa, ialah puasa ni kalau tak ikhlas pun dia jadi ikhlas Ustaz, pasal siapa yang puasa kan, kalau dia tak ikhlas pun dah memang ikhlas insya-Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia memang tak makan, orang ada ke orang tak ada ke dia tak makan, itulah dia keikhlasan. Kalau orang ada dia tak makan, orang tak ada dia makan, itu dah tak ikhlas lah. Okey. So kat rumah pun tengok air rasa nak minum tak jadi kan, kerana apa? Kerana Allah ada. Itu ikhlas. Okey, alhamdulillah. Lepas tu tak cerita kat orang pun, tadi saya tengok tak cerita kan, kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, satu lagi ataupun gangguan ni menyebabkan saya hilang fokus sikit. Antara amalan yang boleh kita lihat sebagai amalan yang menghasilkan pengampunan dosa ialah at-taubah, yang disebutkan sebagai berapa minit lagi 40 I think. Okey, kejap lagi Okey. Pertama adalah bertaubat. Bertaubat, kita taubat yang nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat yang ke-31. Dan ini sebenarnya sesuai dengan kita sebagai manusia. Manusia ni Nabi SAW sebutkan, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di kalangan mereka yang banyak melakukan kesilapan adalah yang banyak bertaubat. Okay, yang banyak bertaubat. So Allah pun perintahkan kita untuk bertaubat. So semua ini menunjukkan yang kita perlu sentiasa bertaubat. Ada sahaja sebenarnya. Ada sahaja kesilapan kita yang kita lakukan. Kesilapan pada Allah, kesilapan pada makhluk kan. Makhluk ni banyaklah. Manusia, kesilapan pada jin. Kesilapan pada jin ni contohnya kita tulang-tulang kan. So kita buang tulang-tulang dengan cara yang tak baik kan. Jadi jin nak makan pun susah lah. Okay. Kerana jin bila nak dapat tulang yang disebut nama Allah kan, tulang tu akan kembali semula jadi penuh dengan daging kan. Tu antaranya lah kan. Okay. Dengan itu kita nak faham bahawa taubat ini adalah satu perkara yang kita kena sentiasa lakukan. Okay, khususnya di bulan Ramadan kan. Okay, kalau ada kesilapan-kesilapan yang dulu-dulu kita buat, cubalah dalam bulan Ramadan ini kita pergi ke arah pengampunan. Okay, kerana Nabi SAW sebutkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Okay, orang yang bertaubat daripada dosanya adalah ibarat orang yang tidak melakukan dosa. Maknanya dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh Al-Albani. Okey. Dan kita kena tahu kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata'an 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falah. Okey. Maksud hadis ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira dengan taubat seorang hamba-Nya lebih gembira daripada siapa? Daripada salah seorang daripada kamu yang jatuh daripada untanya, okey, kemudian sesat di satu kawasan yang jauh, last sekali barulah dia jumpa untanya tersebut. Lalu tersilap cakap kan, ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Salah, terlalu gembira sangat. Nabi Muhammad kata Allah lebih gembira apabila kita bertaubat daripada orang yang hilang akal apabila gembira. Okey. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-212. Sesungguhnya Allah cintakan orang yang banyak bertaubat. Dan yang suka membersihkan diri, sama ada jiwanya ataupun badannya. Okey, kemudian wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin untuk menerima taubat kamu. Wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Ayat ni sesuai untuk jadi peringatan kepada kita. Namun orang yang ikut syahwat, hawa nafsu, mereka ingin kamu semua menyeleweng. Okay, dengan penyelewengan yang besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-27. Okey. So kalau nampak orang buat maksiat, ajak buat maksiat, jangan. Tinggalkan sedaya upaya kita. Kalau tersilap, kena buat apa? Bertaubat.
kalau tersilap kita pun bertaubat. Jangan sampai kita tak nak bertaubat. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membuka tangannya pada waktu malam untuk orang yang melakukan maksiat pada siang hari bertaubat, dan membuka tangannya pada waktu siang agar orang yang melakukan maksiat pada waktu malam bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana Allah membuka tangannya, jangan tanya, kita pun tak tahu kan. Namun kita beriman Allah ada tangan, Allah membuka tangannya untuk menerima taubat kita. Tak kiralah taubat daripada dosa siang ataupun dosa malam. Okey. Dan secara dasarnya taubat ini ada empat rukun taubat kan. Pertama adalah kita meninggalkan maksiat tersebut. Itu adalah syarat pertama. Syarat kedua ialah kita menyesal. Itu adalah syarat yang kedua untuk taubat. Syarat yang ketiga adalah kita berazam. Dalam hati kita letakkan berazam untuk meninggalkan, untuk tidak mengulangi dosa itu. Dan yang keempat, kalau berkaitan dengan manusia, kita cubalah ulangkan balik ataupun minta maaf. Okey. Jadi itu adalah antara salah satu amalan yang kita gunakan untuk menghapuskan dosa kita. Okey, untuk menghapuskan dosa kita. Okey, saya cuba nyatakan beberapa amalan. Okey, kemudian kita nak pergi kepada perbincangan terakhir. Okey. Satu lagi amalan kat sini adalah zikrullah, berzikir. Okey, berzikir. Dalam bulan puasa ni memanglah kita pun letih kan. Kita letih. Khususnya waktu siang ni kan letih. Jadi kalau letih tu kita rasa macam nak duduk, tak nak buat apa-apa. Di sinilah kita kena mujahadah. Iaitu kita cuba untuk apa kita nak sebut, mujahadah ni maksudnya kita lawanlah kan perasaan kita. Kita lawan perasaan kita dan kita cakap pada diri kita sendiri, berzikirlah wahai diriku ini kan. Janganlah kamu senyap saja kan. Okay, berzikir. Zikir yang susah-susah tak payah. Baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Itu pun dah besar dah pahalanya. Kalau dapat diulang-ulang yang tu. Kadang-kadang orang nak zikir-zikir yang pelik-pelik kan. Banyak sebenarnya zikir-zikir yang Nabi ajarkan kepada kita, banyak yang pelik, tak susah kita nak hafal kan. Tapi kita nak satu zikir yang orang semua boleh, kat Malaysia ni secara dasarnya orang semua boleh ingat zikir tu. Apa dia? Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. Apa lagi? Allahu Akbar. Apa lagi? La ilaha illallah. Nabi pun sebut, tak kisahlah kamu nak mula dengan yang mana satu. Nanti orang tanya pula, Ustaz, subhanallah dulu ke? Allahu Akbar dulu ke? Alhamdulillah dulu ke? La ilaha illallah dulu? Jangan risau. Tak payah nak kisah mana satu yang kamu nak mulakan terlebih dahulu. Okey. So ini antara amalan-amalan yang kita elok hiasi puasa kita untuk mendapatkan pengampunan. Okey, mendapatkan pengampunan. Kita dah puasa, kita dah insya-Allah dengan harapan dapat pengampunan. Okey, kita solat tarawih dengan harapan untuk mendapatkan pengampunan. Kita juga bangun pada malam Al-Qadar untuk mengharapkan pengampunan. Di samping itu kita juga melakukan zikir-zikir yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai menghasilkan pengampunan. Okey. Satu soalan yang saya nak nyatakan di sini adalah, mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai soalan inilah. Saya tak pasti saya boleh jawab ke tidak soalan ni. Tapi saya utarakan juga. Iaitu kenapa 3 amalan yang dinyatakan pahalanya sama? Puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okay, puasa dengan cirinya lah kan. Ciri puasa iaitu beriman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa. Salat qiyamul lail, man qama qiyamu Ramadan, iaitu apa? Tarawih. Okey, sama juga. Iman dan ihtisab itu cirinya. Hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan paling hebat apa dia? Lailatul Qadar. Man yaqum, qiyam juga. Qiyamu Lailatul Qadar. Okey.
Qiyamul Lailatul Qadar juga dengan ciri yang sama, iaitu beriman 20 something 20 InsyaAllah sikit nak kata siapa bangun pada malam Al-Qadar dengan ciri yang sama, iaitu beriman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosanya. Soalan saya, kenapa tiga-tiga ni hasilnya diampunkan dosa? Dosa pula dosa yang terdahulu. Okey. Itu soalan saya. Tapi jangan risau, saya juga akan jawab soalan itu bagi pihak ikhwan dan akhwat, okey, saudara-saudari sekalian. Okey. Jawapannya yang kita boleh faham daripada perkara ini, okey, ialah kita tak tahu, kan? Kita sebagai manusia, kita tak tahu adakah dosa kita diampunkan ataupun tidak. Adakah amalan kita diterima ataupun tidak. Itu adalah perkara ghaib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tak boleh mengatakan fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah. Tak boleh. Kita tak boleh mengatakan okey, dia ni, okey, bahagian kanan ni semua masuk syurga, bahagian kiri ni semua masuk neraka. Kita tak boleh cakap begitu. Kenapa? Kerana kita tak ada ilmu tersebut. Kecuali yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa mereka itu ahli syurga ataupun mereka itu ahli neraka. Okey. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, okay, dan yang 10 di kalangan sahabat kan dijanjikan syurga, ya betul. Okay, Firaun memang sah-sahlah kita kata dia ahli neraka. Okay, tak ada khilaf lagi dah kan. Okay. Tapi yang tak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita bila bergaduh dengan seorang, kita kata kamu ni ahli neraka? Kenapa? Kerana saya buat hadis, kamu tak terima hadis ni, kamu ahli neraka. Mana kita tahu, mungkin dia bertaubat lepas tu. Mungkin 20 tahun dia bergaduh dengan kita, kan? Kita nakkan sunnah, dia nakkan bid'ah. Tapi mungkin akhirnya dia bertaubat. Boleh menjadi begitu kan? So kita tak tahu sebenarnya adakah dia itu akan masuk syurga ataupun masuk neraka. Kita ni sendiri pun kan, bukan main lagi kan, beramal di sana di sini, tiba-tiba akhir hayat kita bertukar menjadi orang yang menolak sunnah. Wali'iyadzubillah. Semoga Allah pelihara kita semua. Kita menjadi orang yang kufur kan. Wali'iyadzubillah. Semoga Allah pelihara daripada su'il khatimah ini, kan, kesudahan yang buruk ini. Namun itu boleh berlaku. Itu saya nak ceritakan. Disebabkan inilah, kan, disebabkan inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada kita. Okay? Iaitu pertama sekali, saya ulang balik semula. Pertama sekali, kita tak tahu amalan kita diterima ataupun tidak. Yang kedua, kita tak tahu adakah dosa kita diampunkan ataupun tidak. Dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ruang demi ruang. Untuk beramal. Amalannya pun berbeza-beza dari satu amalan ke satu amalan. Ada musim-musim kan. Ada musim puasa. Lepas tu lepas musim puasa, musim haji pula. Lepas tu kiranya macam rehatlah sekejap kan. Rehat sekejap. Okay. Lepas tu datang balik semula musim-musim yang tertentu. Okay. Semuanya adalah untuk kita ni beramal mengikut keadaan kita yang tidak mengetahui kesudahan kita. Kita tak tahu kita akan berakhir di neraka ataupun akan berakhir di syurga, kita tak tahu. Okey. Dengan itu kena buat apa? Kita kena beramal. Okey. Dan sebenarnya kita tahu secara dasarnya yang Allah dah tentukan. Cuma kita yang tak tahu. Jadi ada sahabat bila Nabi SAW sebutkan, setiap seorang tu dah pun termaktub dia tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Okey. Jadi para sahabat bila dengar yang tu, kalau gitu fafi mal amal. Kalau begitu kenapa lagi kami nak beramal wahai Rasulullah? Kalau dah tentu kami ni kan, kalau katalah si A ni dah tentu masuk neraka, kalau dia beramal pun buat apa? Kan, kalau dia dah tentu sebagai ahli syurga. Kan, jadi tak payah beramal pasal dia dah masuk syurga dah. Kiranya dah ahli syurga. Okey. Jadi Nabi SAW mengatakan jangan, bukan begitu. Jangan faham begitu, jangan buat begitu. I'malu, beramallah kalian, hendaklah kamu semua beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap orang itu dipermudahkan untuk destinasinya.
Okay, kalau dia itu destinasinya syurga, dia akan dipermudahkan untuk syurga. Kalau dia itu destinasinya neraka, dia akan waliyadzubillah dipermudahkan untuk neraka. Tapi kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu. Sebab itulah kita kena beramal. Okay? Dan beramal di sini mengikut ilmu. Ada orang dia dapat ilmu, dia amalkan. Ada orang dia dapat ilmu, dia tinggalkan. So kita jangan jadi orang yang meninggalkan ilmu yang membawa manfaat. Okay? Jadi saya kira itu bahagian yang boleh kita nak cuba kaitkan dengan maghfirah dalam bulan Ramadan, khususnya pada 3 amalan yang dinyatakan itu. Satu ciri dengan 2 sifat yang terangkum dalam ciri itu, iaitu beriman dan mengharapkan pahala. Bila saya sebut satu ciri, kenapa saya tak sebut 2 ciri? Kerana dia seolah-olah 2 dalam 1, kan, 2 in 1 kan. Okay, saya bagi air kan, lepas tu saya bagi kopi kan. Okey, siapa nak kopi? Siapa yang nak kopi, saya bagi kopi sahaja kan. Lepas tu seorang lagi saya bagi air sahaja. Ni air, kamu dapat kopi, kamu dapat air, tapi dua-dua itu adalah kopi. Tak boleh. Dia bila cantum barulah jadi kopi. Kita cantumkan dua-dua kan, letak gula sikit, tuang sikit sini, ya, itu kopi. Jadi sama juga beriman dengan mengharapkan pahala. Kata saya beriman ustaz kan, tapi saya tak kisah pun masuk syurga masuk neraka. Tak boleh, salah tu kan. Ini adalah keimanan golongan sufism yang jahil. Golongan sufism yang jahil kata saya beriman dan saya cinta pada Allah, saya tak kisah masuk syurga ke masuk neraka, yang penting Allah cinta pada saya. Ini adalah satu kejahilan. Okay? Sedangkan Rasulullah pun nak masuk syurga, Rasulullah pun takutkan neraka. Para sahabat semua nak masuk syurga, takutkan neraka. Tiba-tiba datang kita akhir zaman ni kan, kita tak nak, tak kisahlah ustaz syurga neraka. Tak boleh. Itu ada satu kejahilan dan menyalahi sunnah Nabi SAW, menyalahi ajaran Islam. Okey, saya sebut tadi yang saya nak cuba kaitkan perbincangan kita dengan kehidupan kita, menjadikan Ramadan ini sebagai satu madrasah. Menjadikan Ramadan sebagai satu madrasah kepada kita. Bolehlah kita nak sebut madrasatul taqwa ke, madrasatul maghfirah, tak kisahlah kan. Okay. Kalau kita perhatikan, saya dah kaitkan tadi bersama anda semua, kita dah kaitkan imanan wa ihtisaban dengan taqwa. Maknanya iman dan ihtisaban dengan taqwa ini adalah sama sahaja. Okey, maknanya taqwa adalah beriman, taqwa adalah mengharapkan. Taqwa adalah beriman, taqwa adalah mengharapkan. Okey. Siapa yang beriman, okey, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia pun mengharapkan. Okay, sama ada mengharapkan, sama ada kita ulang balik semula. Siapa yang beriman, berangkumi iman dengan kewajipan dan ketaatan dan kemaksiatan, dia beriman. Kemudian dia pun beramalkan, dia pun beramal, merangkumi buat ataupun tak buat, ataupun tinggalkan. Dia buat benda yang baik, dia tinggalkan benda yang tak baik. Okay. Kemudian dia pun ada pengharapan. Dia harap macam mana? Sama ada dia mengharapkan pahala ataupun dia mengharapkan selamat daripada api neraka. Siapa buat yang ini, dia telah pun bertakwa, dia telah pun mempunyai ciri-ciri untuk mendapat pengampunan. Okay, ciri-ciri untuk mendapat pengampunan. Okey. Saya nak cuba kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Ada seorang ni dia datang, dia kerja elok-elok kan. Tiba-tiba dia dizalimi. Okay. Naik pangkat, tak naik pangkat lah, apa semua projek, cantik lah kerja dia apa semua, tiba-tiba dia tak bayar je, dia tak bagi apa, rasuah kan. Dia tak bagi rasuah, orang lain dapat kerja tu kan. Macam mana? Dengan itu, kita cuba kaitkan dengan apa yang kita bincangkan ini. Kalau kita beriman bahawa rasuah itu adalah haram, okay, kita beriman rasuah itu haram, dan kita pun tak buat rasuah, okay, kita tinggalkan rasuah, dan kita pun mengharapkan bahawa saya tinggalkan rasuah ini, saya nakkan pahala, maka dengan itu kita telah pun berjaya lah kiranya, insya-Allah, dengan madrasah Ramadan. Kita telah pun berjaya untuk apa dia panggil lah, berkonvo lah agaknya kan, convocation ni daripada madrasah Ramadan ataupun daripada Universiti Ramadan ini. Okay, itu yang kita nak sebenarnya dalam setiap amalan kita kan. Kita jalan, orang kutuk kita, kita dengar sikit lah dia kutuk kita kan.
tak apalah, kutuklah aku pun, aku tak kisah, yang penting aku buat benda baik. Okay. Kalau nak tegur gitu sahaja, satu-satu, satu lawan satu. Dia kata dia ni apa, dia ni uh, ghaflah ni apa? Ghaflah iaitu uh, macam lebay lah kira. Masa dulu orang kata lebay kan. Masa sekarang orang kata apa? Lebay, mughaffal. Dia ni tak peka dengan situasi semasa kan. Okey. So kita pun nak peka sangat pun kita bukan boleh buat apa pun. Kan? Kalau pemimpin kita buatlah benda-benda yang tak elok, kita pun tahu semua benda yang dia buat tak elok tu. Tapi nak sampaikan nasihat kita tak berani nak sampaikan. Okey. Tapi yang kita sepatutnya buat ni, baca Quran, kita buat ibadat pun tak berapa betul sangat kan. Jadi lebih eloklah kita jaga diri kita. Dia tu kita doalah kebaikan untuk dia agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan dia. Okey. Jadikan dia orang yang bertakwa dalam urusan dia, tapi kan yang penting kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita dan jangan kisah sangat dengan dia tu. Kalau orang tanya apa dia buat semalam apa semua, saya tak tahu sangat. Kau ni tak ikut perkembangan semasa ke? Kan? Apalah naif sangat ni. Kan? Kalau orang kata kita pun biarlah naif pun. Yang pentingnya solat 5 waktu kita jaga. Kan? Rezeki kita rezeki halal. Kita tak ambil rasuah, kita tak buat apa kan. Okay? Buat kerja, buat dengan cara yang betul. Tiba-tiba tak naik pangkat, tak apalah tak naik pangkat pun. Rezeki halal kan. Orang naik pangkat dia tak semestinya kan, kalau dia buat dengan cara tak betul kan. Dia keberkatan tu tak berapa nak ada kan. Okay, so kita pun kena hati-hati kat situ. So apa pun, macam mana kita nak menghadapi masalah kehidupan ni? Kita nak hadapi masalah kehidupan adalah dengan melihat dengan imanan wahtisabah. Iman, ihtisab. Iman, ihtisab. Okay, sama ada kita buat benda baik. Ustaz tengah buat benda baik kan. Tapi Ustaz, orang tak buat pun. Tak apa, kan kita beriman dan kita mengharapkan. Kakak ni kakak you are doing something good, but people are not doing it. People are against you kan. So macam mana ni kan? You're supposed to follow the crowd kan, senang kan? No, tak boleh. Pasal saya tahu benda ni benda baik. And I know that this is an act of worship kan. Ya Allah redha kan. I must do this kan. Walaupun orang tak buat tak apalah. Walaupun orang kata saya ni makcik ke apa, tak apalah. Biarlah pun kan. Okay. So benda-benda ni kita akan dapat hadapi. Kita akan dapat apa? Lawan benda ni sekiranya kita ada iman dan ihtisab. Imanan wahtisaban. Okay. Kita beriman bahawa pakai tudung itu wajib. Kita beriman bahawa menipu, mengumpat itu tak bagus kan. Dosa kan, dosa besar kan, mengumpat dosa besar. So kalau mengumpat dosa besar, seronok mengumpat ni sebenarnya kan. So aku memang geram ni kan, tapi tak nak cerita kan. Biarlah kan. Tapi geram sebenarnya kalau masuk ke dalam tu, kita yang akan jadi tekong. Tak kita tinggalkan. Okey. Kerana kita beriman. Wahtisaban, dan kita mengharapkan pahala. Aku tinggalkan benda ni walaupun aku suka nak mengumpat, tapi aku tinggalkan. Aku suka nak gosip, tapi aku tinggalkan. Kenapa? Kerana aku nakkan pahala. Bukan aku tak pandai gosip. Aku ni kalau gosip kalah orang kan. Okay? Tapi aku tinggalkan benda tu. Okay? Begitulah kiranya dalam kehidupan kita, apa sahaja cubaan yang datang kepada kita, susah nak buat ibadat, susah nak tinggalkan maksiat. Jadi kita pun lawan juga, buat juga ibadat tu walaupun susah. Tinggalkan juga maksiat itu walaupun susah nak tinggalkan. Okay? Bila buat itu, first kali kena beriman. Okay? Beriman bahawa ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan, sesuatu yang Allah jadikan ketaatan, sesuatu yang Allah jadikan sebagai maksiat. Jadi saya tak nak buat. Okay? Dan bila saya tak nak buat, bukan kerana mak bapak saya suruh, tidak. Mak bapak saya memang suruh pun. Tapi saya dapati ada dalilnya tadi tu kan, ada ilmunya. Jadi saya pun buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nakkan pahala. Saya nak supaya tidak dikenakan dosa kan, ataupun seksaan kepada saya akhirat nanti. Okey. Kemudian sekiranya berlakulah kesilapan pada kita kan, saya sebenarnya tak nak mengumpat Ustaz, tapi dah semua orang mengumpat, saya pun last kali saya terjoin juga Ustaz. Boleh tak saya bertaubat Ustaz? Boleh tak saya selamat Ustaz? Jawapannya boleh, dengan taubat tadi tu. Sebab tu kita masukkan antara amalan yang menghapuskan dosa adalah bertaubat. Okey.
Sepentingnya taubat ni memang penting. Ada orang kata taubat ini sampai bila nak habis kan. Ada di kalangan ulama kita, cuma saya tak ingat nama dia sekarang kan. Beliau mengatakan taubat ini adalah sehingga syaitan putus asa dengan kamu. Okey. Soalan yang diajukan itu adalah kalau orang tu buat dosa dia bertaubat. Okey tak? Dia kata okey. Kalau buat lagi ulang balik semua, lepas tu dia bertaubat. Okey tak? Okey. Dia kata okey, kena buat. Lepas tu dia terima tak terima. Okay, kalau dia buat lagi ulang balik lepas tu kan, kemudian bertaubat. Okey ke tak okey? Okey. Ulama tersebut mengatakan ya okey. Kan? Sampai orang tu kata habis sampai bila? Sampai bila dia ada ulang-ulang benda ni? Kan dia kata sampai syaitan putus asa dengan engkau. Okey. Kalau engkau yang putus asa, syaitan akan gembira. Tapi kalau engkau berterusan bertaubat. Bila sebut bertaubat ni maksudnya buat dosa bertaubat. Ada ke orang macam ni ustaz? Jawapan dia ada lah. Sebab itulah Nabi SAW sebutkan kullu bni Adam khata', ayat hadis yang saya bawa tadi. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesilapan. Okey, dan terbaik di kalangan orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang banyak bertaubat. Okey. Jadi itulah dia ubat dia untuk kita ni, manusia yang lemah ni. Okey. Kita mula-mula berusaha, kita tahu ambil ilmu dulu. Ini boleh, ini tak boleh. Itu paling utama. Boleh tak boleh ni cukup penting. Okey. Dan caranya dalam bulan Ramadan baca Al-Quran. Okay. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan membezakan antara yang hak dan yang batil, yang betul dengan yang salah. Bila kita boleh bezakan, masa itulah nak amal ke tidak. Kita pun beramal, cuba beramal. Tapi kita ni manusia kan. Akhirnya pun kita, bukan akhirnya lah, maknanya dari semasa ke semasa kita akan lemah. Iman kita naik, iman kita turun. Masa turun iman itulah kita buat maksiat. Ada jalan keluar. Allah berikan kepada kita jalan keluar, iaitu kita bertaubat. Okey. Taubat itu jangan kita ingat taubat ini adanya taubat sama belacan. Dalam erti kata taubat sama belacan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kan? Memang manusia akan terjerumus dalam taubat sama belacan. Dan taubat sama belacan ni maknanya taubat, buat dosa, bertaubat. Seminggu, 2 minggu lagi kan dia baik sikit, lepas tu dia jadi jahat balik kan. Dia pun buat dosa balik. Lepas tu teringat dia, salah aku buat ni. Dia tahu benda tu salah. Dia pun minta maaf kan, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah akan cakap? Allah akan kata apa? Hamba aku mengetahui, maksudnya hadis kursi itu, hamba aku mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampunkan dosa. Sebelum kita nak tahu kita ada Tuhan yang mengampunkan dosa, kita kena tahu bahawa itu adalah dosa. Itu yang penting lagi sebenarnya kan. Kalau kita tahu, ya Allah mengampunkan dosa, tapi saya tak ada buat salah pun. Selama saya hidup 40 tahun ni, tak ada. Saya buat semua benda baik. Dan yang kau mengumpat tadi, itu benda baik tu. Pasal apa? Pasal dia buat salah, saya kena mengumpat lah. Nampak? Dia tak macam tu kan. Dan yang kau ambil duit dia tu, dah dia memang, dia pun mencuri duit orang. Kau ambil, jadi Robin Hood, nak pulangkan balik pada orang lain. Kan? So kita pun, tapi tak mengaku pula salah kan. Itu masalah. Sebab tu mengaku dulu kesilapan kita, kemudian kita pun minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya kira itulah yang saya cuba fikirkan, apakah yang kita boleh manfaatkan daripada bulan ini, bulan Ramadan yang merupakan bulan maghfirah. Okey, kita dah sebutkan, dan juga kita nak cuba kaitkan dengan kehidupan kita selepas Ramadan nanti. Ramadan dah 18 dah. Tak lama dah ni kan. Okey, habis Ramadan masuk Syawal. Takkan nak tunggu Ramadan tahun depan barulah nak jadi orang baik semula. Tak. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya ni kita pun kena ambil inspirasi Ramadan untuk kita teruskan. Okey, ambil inspirasi Ramadan untuk kita teruskan beramal dalam bulan-bulan yang lain. Okey, secara dasarnya kita ulang kembali sebagai konklusi ataupun penutup bahawa kita kena sentiasa beriman. Iman itu kena ada ilmu. Kita belajar dulu, okey ini kena beriman. Okey, bahawa ini adalah taat. Ini kena beriman bahawa ini adalah maksiat. Kena tahu dulu. Barulah kita boleh amalkan ketaatan, tinggalkan maksiat. Okey, bila buat yang tu pula, kenapa aku tinggalkan ni?
aku tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau buat benda ni? Aku amalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tak buat, walaupun orang tak buat, walaupun orang tak tinggalkan, walaupun orang tak tinggalkan. Okey? Dengan itu barulah kita akan mendapat faedahnya, iaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah orang yang berjaya, kan, berjaya di dunia dan juga di akhirat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja yang saya nak sebutkan pada pagi ini. Dia bukan senang nak cakap 1.5 jam ni, kan, pagi-pagi puasa ni. Allah musta'an. Okey, kalau ada soal jawab, saya bukalah untuk soal jawab. Macam mana nak tahu ada orang tanya soalan? Okey, admin tolong bantu. Macam mana? Sekejap. Kalau letak dekat WhatsApp ke? Kan? Nak habis dah. Okey. Sikit lagi. Okey. Sikit. Ada soalan ke nak tanya? Saya tanya. Just 5 more minutes? Yes, 5 more minutes. Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya berikan apa? Duduk kat belakang. Saya berikan bonus lah. Kita sepatutnya habis 11.30, tapi saya bagi diskaun, kita habis 11.20, kan. Yang pentingnya ialah kita dapat faham bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, dengan perbincangan yang kita sebutkan tadi, kan, antaranya ialah pentingnya ciri iman wahtisab. Okay, iman dan juga ihtisab. Itu ciri utama untuk pengampunan. Okay, dan dia sebenarnya bukan sahaja untuk amalan-amalan, untuk 3 amalan khusus dalam bulan Ramadan ini, tetapi sebenarnya untuk semua amalan yang lain. Okay, kerana Ramadan ini sebenarnya adalah satu madrasah, satu bulan yang akan mendidik kita. Kan, dia macam kiranya telefon lah, kan. Kita ada telefon. Ustaz, kenapa bulan Ramadan ni penting, Ustaz? Kerana kalau Ramadan ni ibarat charger. Okeylah, kita boleh sebut begitu, kan. Kita ada telefon, kita guna telefon, kita dah charge telefon kita, kan. Kita pun nak guna habis. Bila habis bateri, kena charge balik semula. Ramadan ini sebagai satu charger untuk kita. Duduk sana elok. Satu charger untuk keimanan kita. Okey. Dan kalau charger ni, kan, artinya bila kita dah pandai guna charger ni, kita kena bawa sentiasa dengan kita. Apa saja faedah-faedah yang boleh kita ambil dalam bulan Ramadan, cubalah bawa bersama dengan kita dalam bulan-bulan yang lain. Namun begitulah manusia, kan, bila dah lama, bila macam bateri tu, bila dah jauh daripada charger tu, kan, dah lama sikit lah daripada charger tu, dia akan kurang lah. Begitu juga keimanan kita dalam bulan Ramadan ni dah naik sikit, tapi bila masuk Syawal, kan, lama sikit dah kurang. Masuk haji naik sikit kot, kan. Kalau pergi haji lah, kalau tak pergi pun boleh lah kot buat amalan korban dan sebagainya. Lepas tu beberapa bulan tu agak kurang sikit, kan. Itu adalah benda biasa. Namun yang kita perlu lakukan ialah kita cuba ambil inspirasi Ramadan ataupun faedah daripada bulan Ramadan ini, pengajaran daripada bulan Ramadan ini, imanan wahtisabah. Paling penting sekali. Taqwa. Okay, taqwa, imanan wahtisabah, bawa yang tu sentiasa dengan kita. Okay, dalam bulan-bulan yang lain. Okay. Memang bulan lain ni dia susah sikit, pasal kalau nak puasa bulan Ramadan senang, kan, semua orang puasa. Yang tak puasa budak-budak kecil tu, kan. Tapi kalau bulan lain, kalau kita nak puasa, ada yang tak puasa, ada makan depan kita dan sebagainya. Okay. Sama juga kalau qiyamul lail, bulan Ramadan senang pasal kita buat secara jemaah. Kalau bulan lain kita jarang-jarang buat secara jemaah, walaupun boleh sebenarnya, tapi kalau berterusan tu takut jadi bid'ah pula, kan. Okay. Lailatul Qadar memang tak ada pun dalam bulan lain, kan. Dengan itu kita cubalah ambil kiranya pengajaran, okay, dan juga satu semangat daripada bulan Ramadan ini untuk kita laksanakan pada bulan-bulan yang lain, agar kalau kita hidup kemudian, maknanya kita hidup bulan Ramadan ini, kita doa agar Allah ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita hidup selepas itu, mungkin kita akan buat kelemahan-kelemahan, beberapa dosa, kan. Kita pun bila berhadapan dengan perkara tersebut, kita pun ulang kembali apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan.
Okey, istighfar kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, itu satu zikir untuk Lailatul Qadar kan. Tapi dalam bulan lain kalau tak zikir itu pun ataupun tak bacaan itu pun, kita boleh baca doa-doa yang lain. Allahumma ghfirli kan. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni dan sebagainya lah. Doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya kira itu sahaja untuk pagi ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada rakan-rakan saya, kepada anda semua, tuan dan puan yang mendengar perbincangan ini kan. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima qiyam kita, menerima siam kita dan memudahkan kita untuk sampai ke bulan ke hari ke malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyakkan ganjaran kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada api neraka. Itu sahaja. Kita tangguh dulu dengan tasbih al-kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.